Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid kumpulan Ustaz, murid tahun 5 cerdas dan juga 5 cerdik. Berjumpa lagi kita pada pagi ini untuk PDPR Pendidikan Islam tahun 5. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran yang nombor 5 ni, unit 5, kefahaman. Kefahaman suratul Asr, muka surat 22. Baiklah murid-murid, kita tengok dulu standard kandungan 1.5 merumus, mengamal dan menghayati suratul Asri secara beradab dan istiqamah. Maknanya dia nak kita boleh buat kesimpulan daripada surah tu, kemudian kita amal. Lama-lama kita hayati makna surah, dan seterusnya kita baca dia secara beradab dan istiqamah. Istiqamah ni makna berterusan. Surah Al-Asr. Objektif pembelajaran, murid dapat pertama, menyatakan pengenalan suratul Asr dengan betul. Kena kenal apa itu surah. Kedua, menjelaskan 3 tuntutan suratul Asr dengan betul. Maknanya orang tanya, awak boleh terangkan apa dia 3 tuntutan daripada surah Al-Asr. Baiklah murid-murid, kefahaman suratul Asr. Kita tengok dulu ayat dia. Baca sama-sama ikut bacaan Ustaz. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Ini kata dia makna. Ini makna daripada suratul Asr. Baiklah murid-murid, kita tengok pengenalan suratul Asr. Orang kata tak kenal maka tidak cinta. Jadi kena kenal dulu apa itu suratul Asr. Pertama, surah ini mengandungi 3 ayat. Surah ini mengandungi 3 ayat. Merupakan surah ke-103. Surah yang ke-103. Dan diturunkan di Makkah. Okey, surah ini diturunkan di Makkah. Kedua, suratul Asr
membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Pentingnya waktu tu untuk kita. Seterusnya yang ketiga, surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Dia ajar kepada kita, dia bagi kita panduan apa yang kita kena buat. Untuk apa? Untuk kita capai kejayaan di dunia dan di akhirat. Inilah dia 3 pengenalan suratul Asr. Ingat ya, senang je ni. Ni 3 ayat turun di Mekah. Ni cerita pasal kepentingan masa. Yang ni cerita pasal panduan. Panduan kita nak hidup kat dunia ni. Okey, murid-murid. Tengok budak ni pandai pula dia tanya. Mengapakah kita perlu mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah dalam otak? Jadi awak kena fikir. Fikir, gunakan otak yang Allah bagi tu. Fikir. Kenapa kita perlu isi masa lapang dengan perkara yang berfaedah? Baiklah murid-murid, kita tengok pada tuntutan suratul Asr. Apa surah ni nak daripada kita? Pertama, kita tengok ayat yang pertama. Wal asr innal insana lafi khusr. Okay, ayat 1 dan ayat 2. Kandungan ayat ni cerita pasal apa? Pasal masa itu sangat berharga. Orang kata masa itu emas. Orang Arab kata masa itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotong, dia akan memotong kamu. Okey, tuntutan dia. Apa tuntutan daripada 2 ayat ini? Pertama, dia hendak kita sentiasa menghargai masa. Kita sentiasa menghargai masa. Kedua, tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Okey, tidak membazir masa kita yang ada tu. Kedua, kita tengok ayat yang kedua, tuntutan surah Asr yang kedua. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Kandungan ayat ni cerita pasal kepentingan beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Berbuat kebaikan. Tuntutan dia apa dia? Pertama, memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita jaga iman kita. Kedua, dia nak kita buat apa? Memperbanyak amal ibadah. Dan yang ketiga, dia nak kita buat apa? Sentiasa berusaha membuat kebaikan. Jangan hasil orang lain je buat kebaikan. Kita bila lagi? Jadi kena berusaha. Okey, baiklah kita tengok tuntutan yang ketiga. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Okey, kandungan ayat dia apa maksud dia? Saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Okey. Apa dia nak kita buat daripada ayat ni? Ayat ni nak tuntut kita buat apa? Pertama, mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Ajak kawan-kawan kita. Kalau kita nak kawan-kawan kita sedang melakukan kesalahan, kita ajak dia. Ikuti jalan kebenaran.
naran. Okey, yang kedua, mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Kita nak ingatkan diri kita. Dah kita ingatkan diri kita, kita ingatkan orang lain pula. Bersabar dengan ujian. Sekarang ni kita diuji dengan COVID yang tak habis-habis. Jadi kita kena sabar dan selain itu sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah murid-murid, itu saja untuk kita pada hari ini. Okey, baca ni, saya tulis ni. Latihan akan diberi selepas selesai menonton PDPR. Iaitu lebih kurang 15 minit. Tunggulah 5 minit lagi, saya akan bagi latihan. Awas merah ni. Mana kena peringatan. Okay, sila tonton sehingga ni saya silap type. Tak ingat nak ubah tadi sehingga huruf ga ni kalau kaf. Habis, jangan sikit-sikit. Jangan tonton sikit-sikit. Orang cakap skip. Tak boleh. Nanti tertinggal maklumat yang penting. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dan menonton PDPR saya pada hari ini. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.